bersama. Selamat pagi kepada anda semua. Yes, anda semua sedang menyaksikan Borak Kopitiam hari ini bersama saya Fiona dan juga Muaz. Selamat pagi sayang. Oh yeah, setelah saya kemaskan belakang ni barulah nampak cantik. Kalau harapkan Fiona, mana dia nak tolong saya kemas-kemas belakang ni? Excuse me. Saya ada buat kemas-kemas ni semua. Cuma sekarang ni kita kena bersiaran. Awak buat apa kat belakang tu? Saya tolonglah kemaskan benda-benda yang berserak ni. Awak suka tolong-tolong Awak boleh tolong tak saya? Tolong apa? Nanti datang rumah saya Buat apa? Tolong saya kemas rumah. Tak payah. Saya kalau nak tolong orang yang memang dalam kesukaran. Macam awak senang, buat sendirilah. Apa ni? Kita tolong-menolong ni kenalah sentiasa tolong. Tak bolehlah cakap awak senang, saya tak nak tolong awak. Okey, tak apa. Macam ni. Sebenarnya kalau tolong-menolong ni dia kena ikhlas. Kalau paksaan tu dah bukan tolong-menolong ya. Itu lebih kepada menyuruh. Jadi kepada anda semua yang baru saja bangun pagi, terima kasih kerana jadikan kami sebagai teman anda. Dan pagi ni pun ada yang tolong-menolong, kemas rumah-rumah kat luar tu. Jadi anak-anak pun ada yang tak payah disuruh. Tahu dah bangun pagi nak tolong ibu apa untuk buat kerja-kerja rumah, buat breakfast mungkin. Betul. Jadi itu yang best. Kalau macam tu Kakak Fiona Kakak Fiona bagi thumbs up. Yeay! Kita kena sentiasa tolong orang supaya menyenangkan orang. Kalau kita tolong orang, kita akan rasa happy. Betul. Automatically. Betul tak? Jarang kita tolong orang, kita rasa sedih. Kita sedih mungkin tengok momen tu. Tapi after that, kita akan rasa bagaimana keseronokan kita membantu orang. Terutamanya, Fiona pernah dengar kan perkataan gotong royong? Apa Fiona? Fiona, pernah dengar tak perkataan gotong royong? Of course lah, pernah. Sebab gotong royong ni memang daripada dulu dah dijadikan amalan untuk sama-sama membantu kan. Cuma sekarang ni mungkin ada yang dah tak lama tak buat. Jadi apa kata kita teruskan gotong royong dalam kita meneruskan SOP yang ada, okey? Betul. Baiklah, macam biasa dekat Borak Kopitiam di awal pagi kita akan mulakan rancangan kita dengan update-update yang terkini dan antaranya adalah update COVID-19. Okey, baiklah. Semalam kita telah pun mencatat sebanyak 4,046 kes baharu dan ini adalah angka yang sangat tinggi kalau kita tengokkan sebelum ni 2,000 lebih, 3,000 lebih dan sekarang ni 4,000 lebih. Okey, jadi kepada anda semua terus patuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Sekali lagi kita belum menang dan jangan lupa sentiasa on notification di MySejahtera untuk melihat adakah anda telah pun diletakkan namanya untuk mengambil dos penggalak. Selain daripada itu juga, setiap pagi kita akan bawakan cuaca hari ini. Bagaimana agaknya untuk anda melakukan aktiviti. Jom kita tengok cuaca. Kita mulakan di Kuala Lumpur, dijangkakan ribut petir pada hari ini. Kemudian di Shah Alam dijangkakan ada ribut petir juga. Bagi mereka yang nak cuci baju, cuci sederhana, jangan banyak-banyak. Di Ipoh dijangkakan juga hujan pada hari ini. Manakala kita beralih ke Georgetown, dijangkakan cerah. Dan beralih ke Alor-Star, dijangkakan cerah juga nampak gayanya. Kemudian di Arau pun cerah juga. Dan seterusnya kita nak beralih ke Kota Baru, dijangkakan cuaca baik di sana, cerah. Dan juga di Kuala Terengganu juga dijangkakan sama. Bagaimana pula kita beralih ke Kuantan juga dijangkakan cerah. Ini bermakna Pantai Timur keadaan cuaca baik. Dan di Johor Bahru diramalkan akan cerah. Dan kita pergi ke Bandaraya Melaka, cerah, masih lagi cerah. Kemudian kita beralih pula ke Seremban. Cerah, masih lagi cerah. Dan juga selatan, cerahlah. Manakala kita ke Kuching, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Dan akhir sekali di Kota Kinabalu, dijangkakan juga ribut petir di beberapa tempat. Jadi kepada anda semua, sila berhati-hati dan berwaspada dengan apa saja yang berlaku. Okey? Dan selain itu juga Fiona, Muaz nak ajak kepada anda semua kerana kita ni kalau nak menghulurkan bantuan jangan pernah berhenti. Kita yakin ada di antara mereka yang sangat-sangat memerlukan dan oleh kerana itu berikutan fenomena banjir besar yang melanda beberapa buah negeri, Media Prima telah mengaktifkan semula tabung bencana NSTP Media Prima. Jadi sumbangan orang ramai melalui tabung ini akan digunakan bagi membantu mangsa-mangsa yang terkesan akibat bencana ini. Jadi ini nombor akaun yang telah pun kami kongsikan. InsyaAllah tak payah banyak-banyak pun mengikut kemampuan anda. Kita kongsikan bersama, okey? Yang penting kita ikhlas. Macam Muaz cakap tadi, bila kita tolong orang, kita akan rasa happy. Bila kita tengok orang senang dan menolong orang itu adalah amalan yang baik. Jadi sama-sama kita teruskan amalan yang baik ini. Baiklah, Muaz. Muaz tahu tak, antara azam Fiona 2022 ni adalah untuk belajar bahasa baru. Wow. Okey, jadi dah mula dah belajar bahasa baru ni? Dah, tapi hari ni nak minta tolong Muaz boleh tak? Hari ni banyak minta tolong. Okey, nak minta tolong apa? Saya boleh
tolong bantu. Ajar saya bahasa yang baru. Okey, saya dah tengok-tengok ada satu bahasa yang saya memang nak sangat belajar sebab saya nak pergi sangat ke negara tu, ialah Turki. Tapi sebab saya pun tak tahu, saya bawa sahabat saya yang difahamkan berada di sana untuk berkongsikan mengenai pembelajaran bahasa Turki. Jadi untuk anda pagi-pagi ni, jom kita nak bersama dengan Dai Imran yang mana akan mengajar kita mengenai penggunaan bahasa Turki yang mudah. Tu dia. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Muaz dan Fiona, apa khabar? Khabar baik. Oh, dah lama tak jumpa ni. Apa khabar di sana? Apa dia? Apa khabar? Oh, alhamdulillah. Sehat. Iyim. Iem. Okey. Nampak? sekejap. Mula-mula dah Iem. belajar dah. Jadi, Dai Imran, sekarang kat Turki pukul berapa? Kalau di sini sekarang pukul lebih kurang 8-7 minit pagi. Sekarang 3 pagi. Tapi okeylah. Tadi sebenarnya saya cakap good morning, selamat pagi kan. Saya risaulah. Risau selamat petang ke, dekat situ malam ke kan. Rupanya betul. Pagi Okey, bolehlah jadi juga. terima kasihlah bersama dengan kami pukul 3 pagi itu sanggup berjaga-jaga untuk kita berkongsikan mengenai bahasa Turki yang kita nak belajar ni. Jadi jom Fiona, kita nak belajar. Okey, you nak tahu pasal apa? Okey. Awak nak tahu pasal apa mengenai bahasa Turki ni? Okey, macam tadi kan Fiona banyak sangat minta tolong dekat Muaz. Dan kebetulan Fiona nak belajar bahasa yang baru. Apa kata Dai Imran ajar Fiona macam mana dia cakap tolong dalam bahasa Turki? Tolong. Alright. Ini antara benda yang simple dan perlulah kita sentiasa tahu kalau dia pergi Turki kan. Jadi perkataan pertama hari ini kita akan belajar iaitu tolong ataupun please. Tolong ataupun please. So perkataan pertama kita akan baca iaitu lütfen. 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 Okey, you Cuba ya. sebut. Lütfen. Lütfen. Ya. Easy. Oh, yay. Ting, Percaya. ting, ting. Okey, yang U titik 2 ke atas tu, Dai Imran, ada tak maksudnya kokolah ke ataupun sebutan dia untuk nak ditebalkan? Itu sebenarnya vokal dia. Dia bahasa Turki, vokal dia ada lebih 2 daripada kita. So U kat situ kita akan sebut U. So jadi bacaan ni sebenarnya lütfen. Dia macam U sikit. Tapi kita boleh maafkan lah kalau kita foreigner kita sebut lütfen ke. Dia tak lari maksud pun. Don't worry. Lütfen. Muaz, lütfen. Ya, okey. Lütfen tu macam mana? Tolong-tolong. Macam mana pula Dai Imran kalau nak tolong menolong? Tolong menolong. Okay, ada satu istilah dalam bahasa Turki. Sekarang hari kita guna L-L-E. L-L. Betul Eja dia macam mana? Betul. Ni ejaan dia. L-L. Okey. Kalau kita kat sini kan, Dai Imran ingat lagi tak? Dia ni betul ke? Rupanya tolong menolong kat Turki tu. Muaz ni. Dia L-L terjemahan secara literalnya L tu tangan. L ni ke tangan. Jadi terjemahan secara literalnya tangan ke tangan. Tapi dia jadi masuk istilah kita tolong. Okey. Macam mana pula kalau kita nak minta tolong macam minta tolong boleh? Kalau macam tu kita akan gunakan lütfen lah. Okay. Contohnya kita nak cakap minta tolong boleh. So kita cakap lütfen bana yardım eder misiniz. Panjang sikit. Oh no. Okey. Kita minta bantuan visual kalau ada. Tak panjang nak menyebutnya sekali lagi. Okey. Minta kita tolong sebut boleh. Satu. Muaz dan Fiona sebenarnya bahasa Turki ni dia senang, dia senang tu dari sudut membaca sebab cara ejaan dia sama je macam Melayu. Sebutan dia kan? Sebutan sama. Dia jadi susah untuk grammar saja. Okey, kita sebut satu-satu. Okey. Bana Bana yardım. Bana yardım. Yardım eder Misniz. Bana yardım eder misiniz. Yep. Bana yardım eder misiniz? Kenapa bila Dai Imran cakap dia ada lenggok dia. Fiona Dia dah semua biasa. macam dah Bollywood dah. Tak apa. Bana yardım eder misiniz. Alright. Kalau nak tambah lütfen kat depan pun okey. Okey, nak tambah lütfen. Okey. Tolong kan? Baik, kalau mungkin kita sampai ke Turki saudara nanti, mungkin kita, ini antara perkataan-perkataan yang popular lah kan. Tolong ambilkan makanan itu
makan. Tolong ambilkan makanan itu apabila dekat restoran. Ha. For sure benda ni sangat penting sebab makanan kita nak makan makanan untuk hidup. Betul. So kita akan sebut begini. Lutfen bana shu yemek getirin. Lutfen Tolong. bana shu yemek getirin. Getir. Fiona kemas. Yes. Oh, kemas. Floor Bagus, manager saya angguk-angguk. Okey, Dah. pas. Lutfen bana su yemek getirin. Dia bukan su tau, bukan su muas, dia shu. 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 Oh, S bawah. Okey. Shu. Oh. Lutfen bana Dia shu. bawah dia jadi bahasanya SY. Oh. Tapi apa-apa pun memang betul lah bila kita belajar perkataan Luften tu memang paling penting sebab semuanya ada di depan Dan susunan dia sama kalau ditukarkan pada bahasa Melayu, dia tak adalah terbalik ke depan ke belakang sama. Dia sebenarnya Lutfen tu je yang lain, yang sama macam bahasa Melayu. Yang lain tu semua dah balik dah tu. Oh. Cuba kita tak faham. Okey. Contohnya, saya sentuh sikit je. Okey. Bana tu maksudnya dia gabungan antara band dan air, iaitu kepada saya. Band tu saya, tapi bana tu kepada saya. Jadi kita sebut kepada saya dulu. Kalau kat Malaysia kita letak kepada saya kat belakang. Oh, okey. Macam tu kena proses sikit. Okey, so ni Fiona nak belajar untuk pakai dekat rumah lah nanti kan. So bila anak-anak bising kan kita nak try tu suruh mereka tolong senyap. Shh. Macam mana ni? Tolong senyap. Okey, ini senang je. Lutfen sesis olun. Lutfen sesis olun. Clear, kemas. Yeay! Jatuh kepada Fiona lah. Saya pun bagi peluang kat dia lah sebenarnya kan. Saya buat salah tadi, saya boleh sebut betul-betul. Okey, cuba Fiona sebut dalam nada yang nak suruh orang senyap. Kat rumah kan anak-anak bising ni. Cuba dalam nada tengah marah. Minta tolong visual kejap. Lutfen sesis olun. Okey. Boleh. Okey, tak nampak. Lutfen sesis olun. Itu Muaz. Tak tolong Ni senyap. kamera kena tengok I dulu. Kamera okey. Macam ni anak. Lutfen sesis olun. Betul. Okey, tenang situ okey Boleh. Boleh. Alright, baik seterusnya. Ni nak tolong duduk. Ni pun sama juga ni. Kadang-kadang asyik nak berlari je, kita nak tolong duduk. Okey, 2 perkataan saja. Lutfen o turun. Oh, disuruh turun. O turun. Betul lah tu. Nak suruh duduk, turun lah. Lutfen, turun. Maksudnya, o turun tu adalah tolong duduk lah. Duduk. Dia duduk. O turun tu ialah kata perintah. Dia turun. Lutfen tu tolong. Okey, ada Fiona ada last ni. Okey. Paling penting ayat yang paling penting adalah macam mana kita nak cakap tolong follow saya di Instagram. Okey. Lutfen, Benny Instagram dan Takib Eden. Takib Eden. Panjangnya. Okey. Instagram dan tu satu perkataan Instagram dan. Instagram dan, yep. Satu perkataan. Lutfen, Benny, Instagram dan Takib Edin. Alright. Kemas. Yeay. Boleh saya terus follow. Okey. Jadi dah lalang bila dah Luften, Benny, Instagram dan Takin Edin. Mungkin kita ada yang nak terus belajar bersama dengan Dayi Imran. Ini Instagramnya kita kongsikan bersama dengan anda. Itu dia. Jadi difahamkan sekarang sedang belajar di Istanbul, Turki Dayi Imran? Ya, saya sedang belajar di Istanbul, Turki. Tapi hari ini saya berada di sempadan Turki Syria. Sementara lalang hari ini kan tema ialah tolong-menolong. So kami pelajar-pelajar Malaysia 3 hari ini sedang menghantar bantuan ke sempadan Turki Syria, membantu pelarian-pelarian Syria daripada sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh rakyat Malaysia dan juga Singapura. Terima kasih semua yang menyumbang. Boleh follow ataupun tahu tentang perkembangan kami melalui Tumbuh Malaysia dekat Instagram Tumbuh Malaysia. Terima kasih. Jadi Dayi Imran, terima kasih dalam Turki macam mana? Terima kasih. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya. Yes. Okey. Ya. Fiona macam tak nak sambut je. Baik, sekali lagi terima kasih Dayi Imran. Thank you, Semoga terima dipermudahkan segala bantuan dan juga pembelajaran di sana. InsyaAllah nanti dari masa ke semasa kita akan sentiasa berhubung ya. Okey. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oh, bestnya Best, dapat kan? belajar bahasa yang baru kan. Okey, baiklah Fiona pun nak tolong jugalah Muaz. Okey. Tolong diri sendiri Apa juga. tadi tolong? Untuk kita Tolong kuasai. tadi bahasa Turki. Lutfen. Wih, nasib baik dapat jawab depan Okey. TV ni. Dia Okey, test. okey. Nak tolong kita semua, kalau kita nak mahir dalam satu bahasa tu, kita kena banyak tengok cerita bahasa tersebut. Betul, Sebab betul. itulah Fiona ada something untuk semua orang ni. Okey, yang itu nak anda semua saksikan kisah percintaan yang unik apabila seorang doktor yang cantik dan baik Asli diculik oleh seorang ketua mafia. Demi nyawa dia bersetuju untuk berkahwin dengan Ferhat. Adakah Asli akan bahagia? Saksikan Siyah Beyaz Ark setiap Sabtu 2 petang di slot terbaharu TV3 Yasmin. Slot ini bakal menayangkan drama-drama terbaik dari Turki yang terkenal dengan lokasi serta pelakon yang cantik dan pastinya akan membuatkan Sabtu anda lebih menarik. Wow. Jadi saya rasa apa yang kita belajar tadi bila kita tengok dekat dalam cerita ni nanti mesti banyak yang kita boleh belajar kan. Betul. Kejap lagi kita akan bawakan untuk anda antara tetamu-tetamu istimewa yang akan berkongsikan mengenai tolong menolong. Kita tahu tolong menolong ni memang baik tapi tolong menolong ni tak pernah berhenti. Sebab itu kita bawakan sekali lagi untuk anda di Borak Kopitiam. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Kembali bersama saya dan juga Muaz di Borak Kopitiam. Okey, jadi kepada anda semua, kalau nak minta tolong tu kan, pun kena ada caranya. Okey. Kadang-kadang kita ni nak minta tolong tapi lebih kepada mengarah. Sebab tu, cara percakapan kita, biar orang yang datang menolong pun akan datang dengan ikhlas kan. Dan dalam pertolongan yang kita tengok rakyat Malaysia lakukan ni, Fiona baru-baru ni memang sangat luar biasa kan. Bagaimana mereka yang tak dipaksa datang menghulurkan bantuan dari seluruh Malaysia, kita tak kira agama, bangsa, semuanya ada satu je, nak membantu kepada mereka yang memerlukan. Dan kenapa hari ini kita banyak sebut tentang tolong-tolong? Fiona banyak dari awal pagi pun minta tolong Muaz dan sebagainya. Siapa dapat teka, dia pandai. Sebab hari ini topik kita adalah boleh saya tolong? Yes. Boleh tolong saya? Boleh, saya tak ada masalah. Bagus, ringan je mulut. Jadi kadang-kadang kita melihat pada pertolongan ni hanyalah wang ringgit, duit semata-mata. Tapi dari segi mungkin kata-kata juga dah membantu. Dari segi kudrat kita pun dah membantu. Ada yang orang kata nak kena kaya baru tolong-menolong ni. Tidak, Tak sebab kita dah tengok dah contoh, tak ada duit pun tolong. Lepas tu baru rezeki datang kepada dia kan. Dengan cerita macam Muaz ada satu video nak kongsikan bersama dengan penonton kita ya? Yes, ini video yang cukup istimewa lah sebab kita tahu bila dah diberikan duit kepada Fiona contohnya, bagaimana Fiona nak mengagihkan duit tersebut, tanggungjawab dan juga amanah ada kat Fiona ya? Okey, tak apa, kita tengok video ni. Let's go. Jom. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syuhur bin Azizuddin. Saya berasal daripada Ipoh Perak dan saya tinggal dekat Kampung Datuk Ahmad Said, Tambahan 3. Mungkin ramai yang tidak mengenali siapakah Syuhur Azizuddin. Tetapi insan yang berasal dari Ipoh Perak ini merupakan salah seorang wira yang turut membantu menyumbangkan tenaga ketika bencana banjir yang melanda negara pada Disember lalu. Hanya memiliki sebuah van yang telah uzur, Syuhur telah menawarkan khidmat menghantar barang bantuan terus ke mangsa yang memerlukan tanpa meminta sebarang caj penghantaran. Pada masa banjir tu saya dah up satu post yang mengatakan okey, siapa yang tak ada transport, so daripada Ipoh saya akan pull up dan saya akan kumpul. Kiranya saya tak nak terima cash tapi korang beli barang dan saya akan ambil barang dan hantar ke mangsa banjir. Saya cari pos-pos siapa yang tak ada transport dekat area-area Selangor ni, saya akan collect. So saya collect, saya buat hanya free, percuma, saya tak charge apa-apa. Saya cakap ini niat saya membantu. Saya tak ada duit tapi Allah berikan saya rezeki dari segi masa dan tenaga. So saya korbankan masa dan tenaga, orang bagi saya duit, saya beli barang, saya hantar, sama-sama kita kongsi pahala. Itu yang selalu saya cakap. Okey, lagi satu, bila nak buat bantuan cash ni memang sangat-sangat jahat lah. Hasutan dia tu memang teruk. Dan saya sendiri, saya tak nak pegang cash. Saya cakap berkali-kali saya tak nak pegang cash. Tapi orang insist jauh. Saya terpaksa dan mungkin ini je cara untuk saya bantu orang. Setiap detail semua saya record dan catat manually. Mula memiliki van ini sejak 7 tahun yang lalu.
bagi Syuhur, walaupun kondisinya tidak baik, tetapi cukup untuk membantu dalam urusan seharian, seperti membawa barang kebun serta menghantar hasil madu kelulut miliknya untuk dipasarkan. Dia ada masalah besar lah. Dia ada flywheel oil seal bocor, minyak hitam makan dah. Lepas tu dia punya brake dah bocor, tayar botak, aircon pun rosak masa tu. Allah pemudahkan saya sepanjang trip saya misi banjir, tempat ke tempat tak ada masalah. Cuma dia susah start, itu sahaja. Okey, van ni saja bukan nak cakap van ni tak bagus, tapi van ni sangat bagus. Inilah yang saya guna van ni untuk kita bantu banjir dan alhamdulillah kita dipermudahkan. So sebabkan saya pakai van, kita cari cara mudah lah. So saya fikir better saya tidur dalam van, lebih mudah. So inilah setup untuk saya tidur setiap malam after saya dah turunkan barang-barang bantuan. So ini kotak saya punya tilam. So ada yang tilam lagi satu saya tak bawa. Dan ini saya punya bantal untuk tidur, dan ini untuk kipas saya pakai USB. So inilah setup untuk saya tidur. Selalunya saya set up tempat tidur ni dekat tempat yang dekat untuk saya membeli barang. So macam dekat kedai ataupun pasar. So situ yang tempat saya beli barang. So situlah saya akan tidur. Esok pagi saya bangun dan saya cari saya minyak, saya mandi dan kita beli barang dan terus hantar. So setiap hari macam itulah. So saya selalu cakap, jangan tanya apa yang orang dah buat. Kita tanya diri kita, apa yang kita dah buat untuk bantu orang. Sebab kita Islam kita ada hablum minan nas. Hablum minan nas ni yang mana kita perlu menjaga hubungan antara sesama manusia. Tapi kalau kita tak tolong sesama manusia, tak ada gunanya kita hidup. Itu yang selalu saya peganglah. Hebat ya, satu contoh yang sangat baik dan juga tahniah ya kepada semua yang terlibat dengan mengorbankan pelbagai perkara demi membantu mereka yang memerlukan. Sebab itulah macam Muaz tadi awal-awal cakap, bila kita nak tolong orang tak semestinya kita tolong dengan wang ringgit. Dengan usaha kita boleh tolong, korbankan masa kita, tolong orang dengan tenaga kita. Betul ya. Dan bersama dengan kami pada hari ini memang cukup istimewa, kita bawakan yang berbahagia Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad ya untuk berkongsikan mengenai kebaikan tolong-menolong. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan kami pada waktu ini Ustaz. Ini pun kiranya macam tolong-menolong juga Ustaz. Kan sama-sama kita berkongsi ilmu mengenai budaya tolong-menolong ni. Mungkin secara mukadimahnya Ustaz boleh kongsikan bersama dengan kami. Pertamanya kita lihat dalam Islam ya, ini satu daripada seperti yang dijelaskan tadi sebagai satu hablum minan nas. Makna pertautan hubungan kita dengan manusia. Sebab itu kalau kita baca surah Wal-As, surah yang menceritakan tentang demi waktu, Allah menyebut di situ innalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang berjaya ni adalah orang yang jaga perhubungan dengan Allah, jaga perhubungan dengan manusia. Jadi dalam konteks wa ta'awanu ni kita tolong-menolong melihat kepada kemampuan masing-masing. Ada orang mampu bagi nasihat. Seperti Muaz katakan tadi, kalau kita pergi jumpa orang sakit, kadang-kadang kita bagi duit RM1 pun tak ada manfaat sangat. Tapi kalau kita cakap baik-baik dengan dia, saudara, tak apa saudara, ini semua penghapusan dosa. Dulu ada kawan saya, dia sakit macam ni seminggu. Lepas tu terus sihat. Cakap begitu sebagai contohnya. Jangan cakap benda yang menakut-nakutkan dia. Ya? Jadi kata-kata itu kadang-kadang sudah jadi satu tolong-menolong namanya. Tolong untuk dia ada satu semangat motivasi. Maka demikianlah dalam Islam ni kalau kita lihat, para sahabat contoh yang terunggul, yang terbaik. Bila mereka sampai ke Madinah, orang-orang Ansar itu melihat kawan-kawan mereka datang dari kalangan muhajirin yang tak punya wang, tak punya dahsyat pengorbanannya. Ada yang bagi rumah, ada bagi harta, ada yang sanggup lebih daripada peringkat itu sampai masukkan sahabat-sahabat muhajirin itu di kalangan yang layak menerima pesaka, tapi Allah tak benarkanlah perkara tersebut berlaku. Tapi nak menceritakan begitu hebat sekali macam Sa'ad bin Rabi' sebagai contohnya berkata kepada Abdul Rahman yang jadi seorang taikun besar dalam bisnes di Madinah mengatasi orang-orang bukan Islam di sana. Maka Abdul Rahman ini dikatakan oleh Sa'ad, wahai Abdul Rahman, kau sahabatku, kau saudaraku se-Islam, kau keluarga aku, kau part of our family. Sekarang kau ada harta banyak ni, aku bagi dua. Kau ambil separuh, aku ambil separuh. Lebih daripada itu dijanjikan Sa'ad. Tapi semuanya tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala kerana dia over. Tapi nak ceritakan semangat tersebut yang direkodkan dalam diri para sahabat yang mudah-mudahan telah pun mencorakkan sebahagian daripada kita untuk bersikap demikian. Kalau kita tengokkan amalan tolong-menolong ni, kita sentiasa dari awal pagi kita cakap memang sangat bagus untuk dipraktikkan. Dalam Islam pula, adakah budaya tolong-menolong ni adalah satu amalan yang perlu ada pada setiap orang?
Ya, dalam Islam diajar kita bukanlah di kalangan orang Islam yang bermalam pada satu ketika waktu malam tidur umpamanya dalam keadaan kekenyangan sedangkan jirannya kelaparan. Dia tidak ambil tahu. Kalau sahabat-sahabat Nabi dahulu, mereka bila makan, masak, mereka contohnya orang miskin, sederhana hidupnya. Jadi mereka tidak mampu untuk apa yang dikatakan makan, menyediakan makanan banyak untuk mereka. Kadang-kadang sampai ke peringkat mereka banyakkan kuah. Kerana dengan kuah itu boleh bagi kepada jiran-jiran, mereka boleh makan dengan roti umpamanya. Dan dalam hadis menceritakan seorang daripada mereka menerima kepala kambing. Kepala kambing ni enak ke Muaz? Dah makan ke belum? Mahal sangat kan? Kalau kita pergi makan dekat negara Arab dengan cara masak tu, ya Allah, flavor dia dengan rempah dan sebagainya. Enak sekali. Rugi kalau tak try. Jadi mereka terima kepala kambing ini, tapi pada satu malam kepala kambing yang enak itu telah beredar sampai satu pusingan satu kampung. Daripada A dibagi pada B, B nak makan teringat C, C nak makan bagi pada D dan akhirnya satu semalaman itu pulang semula kepada A. Bukan kerana menolak tak sudi tapi kerana memikirkan ada orang lain lebih memerlukan. Bayangkan contohnya dalam pertempuran, satu pertempuran berlaku, maka para sahabat yang hampir-hampir gugur sebagai mati syahid ini, tiba-tiba dia kehausan, datanglah orang bawa air untuk bagi minum. Ikrimah, seorang lagi bernama Suhail, seorang lagi saya lupa namanya. Maka ketiga-tiga ni ketika nak minum air, tiba-tiba dia merasakan dengar teriakan kawan lagi seorang itu. Pergi dahulukan dia, ni nak mati dah ni. Maka dahulukan yang tu. Yang tu pula nak minum, dengar pula yang ketiga. Yang bawa air tu tak jadi, nak bagi kepada yang kedua. Baru lagi pada yang ketiga. Kerana Allah muji mereka, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka mendahulukan orang lain walaupun mereka punya hajat kat situ. Akhirnya bila sampai pada yang ketiga pun dah wafat. Dah mati. Datang kembali pada yang kedua mati. Datang kembali yang pertama. Tiga-tiga tak merasai minuman tersebut. Kerana merasakan orang lain lebih memerlukan. Itu namanya al-ithar. Al-ithar ni makna kita mengutamakan orang lain lebih daripada diri kita. Inilah tingkatan iman yang paling tinggi sebenarnya. Betul. Bukan senang untuk kita nak lakukan perkara tersebut. Cuma Ustaz, sekarang ni kalau kita tengok dalam keadaan ni yang dah berubah dalam dunia yang ada media sosial ni, kebanyakan kebaikan yang ditunjuk di media sosial ada yang disalah tafsirkan. Sama ada benda ni bagus ataupun tidak. Jadi bagaimana Ustaz pendapatnya? Ada yang kadang-kadang kita merasakan bahawa tak payah nak menunjuk kot. Kadang-kadang kebaikan, tolong-menolong ini tak perlu ditunjukkan, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Jadi bagaimana Ustaz pendapatnya? Adakah bagus untuk kita tunjuk ataupun kita simpan hanya untuk kita saja? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah menyatakan in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara wa huwa khairul lakum. Imam Ghazali satu ulasan yang menarik terhadap ayat ini yang maksud kalau kamu nyatakan pemberian itu sangat baik. Sekiranya kamu menyembunyikannya itu sangat utama di sisi Allah SWT. Ada keadaan yang kata Imam Ghazali kita perlu nyatakan kepada orang. Ya, kita mungkin kawan baik, kawan ni terlupa nak buat kebaikan, maka kita tunjukkan kepada dia. Pada Jumaat tu tabung terlalu kita derma. Dia pun nampak, apa lebih si Muaz ni? Aku lebih tinggi gaji pada dia, kenapa pula dia boleh bagi? Contohnya, maka kita dengan cara demikian menarik semangat orang lain untuk juga berbuat kebaikan. Tapi ada kalanya jadikan ia satu rahsia kita dengan Allah. Ya, jadi ada posisi yang kita kena tunjukkan, ada keadaan yang kita kena sembunyikan. Ada seorang ulama terkemuka di Madinah namanya Imam Malik. Imam Malik ni pada zaman dia kata Imam Syafi'i ada ramai orang lebih alim daripadanya. Tapi Imam Malik ni yang terkenal, yang glamour, yang famous. Ya, Imam Malik ni untuk tuan-tuan dia tulis satu kitab bernama Muwatta. Kitab hadis yang sangat penting. Tebal kitab tu Maka Imam Malik ni ketika dia buat kitab itu, orang tak ada idea, orang tiru nama pun sama. Muwatta juga. Muwatta namanya, susah nak sebut bahasa Melayu. Maka ramai di kalangan murid ni berkata, Imam Malik, ramai orang tiru kitab Imam Malik, mereka buat lebih hebat daripada Imam Malik. Imam Malik kata, senang je. Apa yang dibuat untuk Allah, dia diterima dan kekal. Tapi kalau buat untuk manusia, dia akan luput. Sekarang Imam Malik telah meninggal dunia lebih 1,300 tahun. Yang tinggal dalam library orang Islam, kalau disebut kitab Muwatta di mana-mana fakulti belajar syariah hadis, orang akan kata Muwatta Imam Malik. Walaupun pada zaman itu ada berpuluh-puluh Muwatta yang sama, lebih baik daripada Imam Malik punya. Jadi saya nak cerita kepada tuan-tuan, ini nawahi itu masing-masing. Ya, kalau ada orang sebarkan dengan tujuan untuk mengajak orang buat kebaikan, itu bagus. Tapi jangan sampai ia merupakan satu perkara yang namanya menunjuk-nunjuk. Nanti Allah tak pandang. Itu perkara prinsipnya. Ya. Kalau kita sebut tentang tolong kan, tolong menolong, memang nilai dia tak akan habis nilainya. Ya. Mungkin boleh Ustaz kongsikan manisnya sifat tolong menolong ni. Satu hari dalam kitab Syiar Alamin Nubala menceritakan ada cucu Nabi namanya Sayyidina Hasan.
Sayyidina Hasan ni seorang lelaki yang segak, yang kaya. Dia melalui satu kebun di Madinah. Lalu dia melihat kebun di Madinah ni pokok kurma. Dia lihat ada seorang Afrika yang berkulit hitam, orang tak pandang, dia hamba. Dia sedang makan roti. Tiba-tiba dia nak makan roti itu, roti itu dibahagi dua, sama besarnya, maka sebelah dibagi pada anjing yang ada dekat situ. Sebelah dimakan. Sayyidina Hasan yang berada di atas kuda masa hairan. Perhatikan budak Afrika ini. Dia pun datang dekat, dia tanya, "Wahai muda, apa yang kau buat? Anjing itu najis bukan bagi orang Islam?" Jawab orang muda itu, "Tuan, saya nak makan roti. Saya tengok anjing ni tengok je saya. Saya malu makan seorang. Maka saya ambil sebahagian, sama besar saya bagi dia makan. Bagi dia kenyang." Orang yang tidak menunjuk tapi diperhatikan oleh orang yang saleh itu. Sayyidina Hasan kata, "Apa namamu? Siapa kerjamu? Siapa tuanmu? Di mana duduknya?" Sayyidina Hasan terus pergi mencari tuannya itu, membeli kebun dengan pekerjanya. Kejap lagi dia datang jumpa dengan budak-budak Afrika negro ini. Berkata padanya, "Wahai budak, sekarang engkau telah merdeka. Kebun ini dengan engkau aku beli. Ia adalah untukmu, gunakanlah sebaik mungkin. Kerana aku cukup kagum melihat perangaimu itu." Jadi apa yang saya nak cerita kat sini tuan-tuan, puan-puan, Jadi dalam apa saja kebaikan yang kita buat, kata Za'bah, seorang pemikir Melayu yang terkemuka, "Berbuat baik aduhai teman, ke merata tempat engkau taburkan, walau manusia tidak mengenalinya, tapi Allah SWT tahu iakah bukan." Jadi yang hidup ni, jadikan segala matlamat kerja kita kerana Allah, pasti akan dapat rewardnya. Seperti kata adik kita tadi, insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikan pada apa yang digambarkan. Baik, Ustaz. Satu lagi Ustaz, ini mungkin dalam keadaan kita bila ada duit yang telah pun diberikan kepada kita untuk dihulurkan bantuan, okey, kita tahu benda yang kita buat adalah benda yang ikhlas. Tapi bagaimana pula, let's say lah kita ada satu jumlah amount, setengah daripadanya kita dah beli barang keperluan nak bagi kepada orang. Setengah daripadanya kita beranggapan, ni untuk aku kot. Sebab kan aku dah buat kerja ni semua, ini macam gaji kita. Mungkin tak setengah, suku kita ambil sikit daripada jumlah orang yang dah berikan sumbangan tu. Macam tu bagaimana Ustaz? Adakah duit yang kita ambil tu adalah duit yang haram ataupun sebenarnya boleh sebab ini berdasarkan kudrat yang telah pun kita jalankan untuk menghalalkan bantuan ni? Dalam Islam diajar kita buat zakat. Kalau kita baca surah Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8 golongan yang layak untuk bantuan. Jadi kalau kita pegang pada prinsip zakat ini diajar, Islam tidak meninggalkan satu benda pun melainkan ada penjelasannya. Pergilah kepada apa title, tajuk sekalipun dia ada jawapannya sebab pengalaman Islam merawat masalah manusia 1400 tahun dengan buku-buku yang lengkap. Jadi nasihat saya kepada siapa yang terlibat dalam apa saja dana orang-orang awam, infokan amanah. Bila amanah mestilah ditakbir oleh mereka yang layak. Walaupun kadang-kadang ada seseorang itu Allah beri kelebihan kepadanya, dia famous. Mungkin sekali dia taburkan apa yang disebut di media sosial tu dapat sambutan luar biasa. Orang meyakini di atas perwatakan akhlaknya. Maka nasihat saya kepada mereka yang terlibat dalam perkara semikian, nak ingat kena tadbir secara beramanah, dengan jujur. Dan 1/8 adalah nilai yang terbaik bergantung pada ayat yang disebut oleh Allah surah Taubah tadi. Kerana 8 golongan yang layak, Allah tidak melupakan kerja yang memungut itu dipanggil amil. Jadi kalau 1/8 daripada RM800, RM100. Lebih daripada itu, kita sebenarnya mengambil harta orang secara zalim. Allah menjanjikan allazina yakuluna amwalan nasi bil batil. Orang yang makan harta manusia secara haram, neraka itu tempatnya. Kita bimbang termasuk dalam golongan itu. Sayang Ustaz, kita dah buat kebaikan tapi sebenarnya kita terlepas pandang pada benda yang kecil begini. Kalau kita tengok Ustaz ada bawakan sesuatu, macam Ustaz ada perkongsian nak kongsikan dengan kami di sini hari ini. Ni buku namanya Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad ni maknanya adab yang unik, satu karya Imam Bukhari yang berusia lebih 1100 tahun. Kitab ni mengumpulkan kepada kita adab, banyak perkara di samping tolong-menolong. Ada di kalangan kita yang kadang-kadang tolong-menolong bagus sekali, tapi jangan lupa adab yang pertama kita dalam kehidupan adalah dengan ibu bapa kita sendiri sebenarnya. Saya bacakan hadiah mula-mula ni, sangat menarik. Cerita tentang manusia yang kita kena buat baik, pertamanya adalah ibu kita sendiri. Kerana Abu Hurairah, seorang perawi hadis yang sangat terkemuka, setiap pagi sebelum dia keluar pergi kerja, dia akan duduk depan rumah ibu dia menunggu ibu dia keluar. Bila ibunya keluar, dia kekal dibagi salam. Assalamualaikum wahai ibu. Terima kasih ibu kerana besarkan saya. Setitis air susu ibu pun saya tak mampu balas ibu. Ibunya menjawab, wahai anakku, engkau lah anak yang terbaik yang ibu pernah miliki nak. Tiap-tiap hari dia buat tanpa gagal. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan kesibukan kita menguruskan kepada orang lain, jangan lupa ibu kita. Kerana ini adab yang dikumpulkan dalam 640 bab, bermula dengan adab kesopanan seseorang dengan ibunya.
Jangan jadi seperti yang digambarkan kata pepatah Melayu, kera di hutan disusukan, anak sendiri mati kelaparan. Bukan anak sendiri, ibu sendiri tidak lebih perhatian. Jadi tuan-tuan, ini adab yang sangat penting. Jangan lupakan. Kalau kita tak mampu jumpa ibu kita, Fiona, hello, pagi-pagi, Assalamualaikum, bagaimana, sihat ni? Doakan saya, ini ada banyak kerja, ini nak cakap benda penting. Contoh. Jadi itu tanda kita menghargai kasih sayang, kerana tiada satu suara yang lebih diminati oleh ibu berbanding dengan suara anaknya sendiri. Masih? Betul. Ibu masih ada kan? Ada. Ya Allah, besarnya pahala, besarnya peluang, banyaknya rahmat Allah untuk kita yang masih mempunyai ibu. Jadi ini satu kitab yang penting. Kalau tuan-tuan kena baca, kena sampaikan kepada orang dan lihatlah ada 600 lebih bab yang Nabi dan para sahabat buat sehingga mereka dipuji oleh Allah Taala. Kita mungkin baru buat satu saja. Ada 639 lagi yang kita kena lakukan. Baik, alhamdulillah di atas perkongsian itu tadi. Terima kasih sekali lagi kepada yang berbagi Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Ya, kita harapkan kebaikan yang kita bawakan pada hari ini dapat dikongsikan bersama. Nak tolong-menolong tu kita teruskan, cuma kita akan ada penambahbaikan dari masa ke semasa. Itu yang paling penting. Betul. Baiklah, terima kasih Ustaz. Okey, sekarang ni Fiona pula ada sedikit perkongsian nak kongsi bersama dengan anda, di mana nak ajak anda untuk menyaksikan satu siri animasi berlagu yang boleh memberikan manfaat kepada anda semua. Jadi sama-sama kita saksikan Little Amar, sebuah siri animasi baharu yang akan bersiaran di TV9 Februari ini. Siri animasi berlagu berdurasi 3 minit ini bukan sahaja menghiburkan, malah memberi manfaat kepada semua. Amar akan menyampaikan mesej melalui nyanyian bersama arnab kesayangannya, iaitu Rap Beat serta keluarganya. Menyanyi sambil belajar bersama Little Amar mulai 2 Februari setiap Rabu dan Khamis 6.30 petang di TV9. Mulai 2 Februari setiap Rabu dan Khamis 6.30 petang hanya di TV9. Baik, untuk anda semua jangan ke mana-mana. Kejap lagi kita akan bersama dengan pengantin baru dan juga seseorang yang telah pun menjadi perbualan hangat di seluruh Malaysia berdasarkan kebaikan yang telah pun ditunjuk. Jadi pastikan kekal bersama kami. Di Borak Kopitiam, saya nak call mak saya kejap. Wah, silakan. Macam anda di pagi ini mungkin boleh kongsikan bersama kami di ruangan komen dalam minggu ni siapa yang anda pernah tolong dan apakah pertolongan yang pernah anda sumbangkan dalam minggu ini. Okey, jadi kalau pagi ni bila dah bersama dengan kami baru tersedar macam nak tolong mak, nak tolong ayah lah. Okey, jom kita mulakan dengan perkara yang mudah untuk kemas rumah. Tolong jaga adik pun sama juga. Tolong pergi kedai pun sama juga. Jangan kalau boyfriend girlfriend suruh pergi kedai cepat je. Mak bapak suruh pergi beli barang, malas. Kita tak mahu. Kenapa macam speaking of experience? Tak. Ini kita berdasarkan tengok orang buat. Okey, tapi bila kita sebut tentang tolong menolong ini, automatically bagi Fiona akan terfikir ada dua orang insan yang cukup mulia ni. Okey, jadi untuk anda sekali lagi kita mungkin anda pernah bersama dengan mereka pada tahun lepas. Jadi tahun ini mereka kembali sekali lagi sebab kali ini mereka tak pernah berhenti untuk membantu mereka yang memerlukan. Kita bersama dengan Hazwani Helmi dan juga ada sedikit pertukaran title-nya. Kita bersama dengan Datin Sri Haliza Helmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat pengantin baru. Itu saya mahu tunggu. Apa khabar? Alhamdulillah khabar sangat baik. Alhamdulillah, terima kasih Borak Kopitiam untuk tahun baru dan pertukaran title daripada Bujang. Kalau dulu kan single, ada album, sekarang ni dah boleh tukar. So tahun lepas kan kita ada siap buat live lagi yang macam minta doa. Alhamdulillah, berkat doa semua. Alhamdulillah. Itulah saya rasa bila datang sekali lagi ni macam alhamdulillah akhirnya tinggal seorang lagi lah yang akan mencari jodohnya. Amin. InsyaAllah. Okey, jadi sebelum tu, bila Haliza yalah dia dah berkahwin. Jadi kita tahu anda ni berdua ke mana-mana saja untuk membantu orang ni kan. Jadi bila dah salah seorang dah berkahwin, bagaimana agaknya ni awak tengok ada kepincangan tak ataupun ada tak masalah yang berlaku? Susahnya nak bergerak sebab nanti nak suami nak ikut. InsyaAllah. Yelah, macam benda ni sebenarnya adalah satu perkara yang baru kan. So kita cuba tengok mana yang sesuai. Tapi dalam masa sama saya tengok benda ni satu kebaikan lah. Kita boleh selalu kan asyik-asyik adik je ikut kan. So sekarang ni mungkin Wani pun boleh try explore dan eksperimen mana bidang yang Wani sesuai. So tapi dalam masa sama dah Hamis tetap akan diteruskan. InsyaAllah.
Jadi mungkin seperti sedia maklum, anda berdua memang aktivis kemanusiaan yang menjadi contoh buat semua orang lah kan. Dan kalau boleh kita throwback sedikit lah, kongsikan sedikit macam mana perjalanannya boleh mula menolong, aktiviti menolong orang ni. Ya Allah, kelakar pula nak cakap. Saya menolong orang. Saya tahu nak cakap ni sendiri. Tapi lah basically lah. Kalau kita biasanya semua orang family dengan gotong royong kan. Waktu zaman-zaman sekolah, mungkin daripada situ sebenarnya dah diberikan. Rasa sebab tengok Datin Sri Heliza Helmi. Ya Allah. Astagfirullahalazim. Kenapa dia sebab? Sebab perubahan title tu. Okey. Continue. Saya masih sangat tentang. Dia masih sama, dia macam adik je kasi lain kan. Okey, kalau ikutkan waktu zaman universiti tu memang kita dah turun padang jugalah dekat universiti sekolah dan sebagainya, dan kemudian pada tahun 2010 dah masuk dalam industri seni Kak Jan. Itu first time pergi misi kemanusiaan di luar negara di Kemboja. Daripada situlah Allah buka ke Gaza, ke Syria dan sebagainya lah. Kak cerita panjang pula. Dari mana sejak awak pula bermula? itulah adakah bila tengok kakak dah buat aktiviti ni, sepatutnya adik ni kadang-kadang yalah benda dia akan ikut kakak. Ada juga adik tak nak ikutlah kakak ni, buat boring lah. Adik nak buat benda lain juga kan. Masya-Allah, betul-betul. Tapi disebabkan Kak Jan ni memang sifat apa orang kata tu, persuasive tinggi. Persuasive tu sangat-sangat tinggi. So Memaksa kita ke? bukanlah memaksa. Persuade. Tak lah, maksudnya sebab kadang-kadang kita bila adik-beradik kan banyak sembang. So bila Kak Jan balik tiap kali pergi mission tu, nak kata dapat duit, tak dapat duit. Nak kata dapat benda halu ni, tak dapat. Tapi bila Kak Jan balik tu, dia lagi bersemangat dan energetik. So daripada situ rasa terfikir macam apa yang bestnya pergi misi kemanusiaan. So dari situlah berdoa, dan alhamdulillah berkat doa dan keizinan mama abah juga tu yang dapat join sekali. So mana tu inspirasi daripada kakak sendirilah. Sama-sama. Yang penting sebenarnya inspirasi kami adalah mama dengan abah. Kalau tanpa redha mereka dan support, sebab mereka ni memang siang malam pagi petang memang follow kami. Tengok seperti sekarang. Mereka ada di sini. Ada di sini. Ada. Walaupun dah kahwin tak kahwin tetap ada. Nampak macam dalam bas kan beratur. Sama je. Dia tengok anak dekat dalam TV kan. Tapi itulah setiap kali anda berdua nak pergi ke misi Syria contohnya kan. Saya membayangkan macam mana ibu dan juga ayah ni nak melepaskan anak untuk pergi ke satu tempat. Heliza dengan Wani pernah bagi tahu, saya tak tahu saya patah balik ataupun tidak. Jadi macam mana agaknya nak meyakinkan mereka, bagilah saya pergi. Mula-mula memang mencabarlah. Sebab Wani pun antara orang yang tak nak bagi kakak macam tak setujulah. Risau. Tapi saya bagi tahu pada keluarga, meninggal tu ataupun mati tu akan mati juga di mana-mana. Yang penting doa. Betul. So bila alhamdulillah kita pergi misi bantuan tu, memang kita nak bagi bantuan kan, bukan kita nak pergi berperang dan sebagainya. Alhamdulillah balik dengan selamat dan sebagainya. Benda tu mereka tengok konsisten dan mereka turun pada sama-sama juga di Malaysia. Dan lama-lama mama tengok lama duduk kat Malaysia. Adalah satu ketika tahun tu, lama pula duduk Malaysia, tak pergi ke luar negara tolong kau. Lepas pula. Lepas mama cakap macam tu, besok tu dapat panggilan. Dan itu rasanya kali pertama Ika turun juga. So doa ibu tu memang sangat-sangat mustajab. Dan alhamdulillah sekarang ni mama pun cakap insya-Allah mama dengan abah wakafkan anak-anak untuk ummah, untuk kebaikan. Insya-Allah Allah pelihara buat kerja baik mama tu. Bila Muaz tanya soalan tu kan terdetik pula Fiona masa mula-mula kecil muda dulu. Tak masih muda. Bongkar pula. Kan pernah terasa nak join misi kemanusiaan macam ni juga. Cuma macam beratlah hati rasa ibu bapa kan nak lepaskan anak macam tu nak pergi kan, tapi alhamdulillah yang sekarang ni dah jadi macam dah dapat redha ibu bapa dan berjaya kan. Jadi berbalik kepada soalan misi kemanusiaan ni, ingat dah tahu dah banyak negara pernah pergi, tapi boleh tak senaraikan antara negara-negara yang pernah pergi untuk misi-misi? Aduh. Sengkan lah bila nak cakap tangan. Okeylah antara Kenapa hari ni? adakah sebab title ni melainkan korang berdua? Ibu kita tengok memuka macam Okeylah antara negara yang meninggalkan kesan dan juga kenangan. Kenapa segan? Sebab dia banyak tau. Banyak negara dah pergi. So banyak lagi kita tak sempat pergi lagi. Itu yang sebab ada orang yang lagi banyak pergi. Tapi kalau momen yang tak boleh dilupakan, tak tahulah setiap mission tu dia ada pengalaman yang tak boleh dilupakan. Tapi kalau first time experience pergi ke Syria, sebab sebelum ni dengar cerita Kak Jam macam bom sana bom sini. So nak jadikan cerita, ada satu masa tu kami bagi barang bantuan. Lepas tu kami berehat di satu kawasan, tiba-tiba ada bunyi siren panjang. Panjang. Rasa dah tak sedap hati dah ni. Macam, ya Allah, janganlah ada benda buruk yang berlaku. Sebab first time pergi kan. And then tiba-tiba kami pun tanya salah seorang NGO daripada Turki, sebab kami kerjasama. So dia kata,
ni macam satu petanda yang tak bagus. So terus ketua misi kami Dr. Sani Al-Arabi, dia kata okey, kita kena beralih ke tempat lain. Patutnya kita orang kena pergi bagi barang bantuan, tapi terpaksa kita tangguhkan pergi ke tempat lain, dan 5 minit selepas kami dah gerak tempat yang kami berdiri tadi itu yang kena bom. So kalau kami lambat 5 minit, maka mungkin mama bapa tak dapat nak tengok balik dah dan cuba balik dah. Itu antara pengalaman yang, tapi nak menggambarkan itulah setiap hari mereka lalui. Kita ni pandemik ni pun kita dah rasa takut kan. Mereka setiap hari memang terdedah dengan keadaan yang sangat membahayakan. Masa Heliza share video yang ada letupan dekat Instagram dia, saya tengok, saya takut. Saya tengok macam tolonglah dia selamat, tolonglah. Padahal dia berkongsikan perkara tersebut kan. Jadi Heliza, okey, satu perkara lah, bila kita tolong ni, macam Wani bagi tahu tadi, memang tak ada duit, tak ada keuntungan. Terutamanya macam Heliza daripada seorang selebriti bergerak, ialah selebriti akan dapat gaji dia apabila buat persembahan dan sebagainya. Tiba-tiba bila buat sukarelawan ni, kita tak dapat duit. Kita ada penat, mungkin kepuasan. Jadi bagaimana nak istiqamah untuk duit dan memang tak masuklah sekarang ni kan. Jadi macam mana nak terus tolong orang ni? Betul sangat. Kalau ikutkan kadang kita job dah kira dah book 2 minggu. So satu hari ada berapa job. So bila kita tolak semua job tu, kita boleh kira inilah Allah yang kita akan kehilangan tau. Dan bila kita balik belum tentu dapat job tu. Memang pernah terjadi. Sampai akaun kita tinggal beberapa ringgit saja pernah terjadi. Tetapi di situ sebenarnya Allah nak tengok. Dalam keadaan mau kita sebegitu, kita masih nak teruskan membantu orang lain ataupun tidak. Sebab Allah nak bagi hadiah kemudian cerita dia ni. Tiba-tiba macam perak pula. Jadi bagaimana nak istiqamah tu, dia ada satu hadis Nabi Muhammad SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang itu kalau tidak mengasihi saudaranya seperti mana dia kasih pada diri kita sendiri. Jadi maknanya ada satu lagi hadis, man la yarham la yuham, siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Jadi bila nak cakap pasal perkara macam ni kan, kita khawatir sebab pernah ada seorang budak di Gaza, dia kata kalau kamu tak nak tolong kami tidak mengapa, tetapi kamu ada jawapan ke bila Allah tanya pada kamu apa yang kamu tolong untuk saudara-saudara kamu. Jadi saya pun khawatir dan tidak mempunyai jawapan. Allah dah letakkan kami dalam industri seni yang orang kenal, influencer, tapi apa yang kami bagi untuk ummah, takut tak dapat jawab. Jadi daripada situ alhamdulillah, dengan izin Allah, ini bukan daripada kudrat kami, Allah bagi untuk istiqamah. Dan juga bila ibu bapa sendiri pun bersemangat, surrounding, dan insya-Allah saya punya pasangan dia rasa lainlah semua. Dia pun insya-Allah lah support entah sila ibu bersama-sama. Daripada The Helmis kepada D Helmis, orang panggil dia Abang Di Mahadi kan. D Helmis. Ahli baru. Jadi Wani pun mungkin kena cari yang dekat-dekat lah. Itulah. Bagi memudahkan perbincangan. Awak dah streskan dia nanti. Okey, tadi kalau kita tengok momen yang paling macam menakutkan dah ceritakan. Macam ada siren dan sebagainya 5 minit sebelum gerak ke lokasi lain. Macam mana pula dengan momen yang paling manis dalam sepanjang misi kemanusiaan ni? Jarang kita cerita benda tu. Sebab semua manis. Kalau momen yang paling manis, seingat saya waktu tu di Syria. Dan waktu tu dapat celebrate birthday di Bumi Syam. Masya Allah. Masa tu kan, rasa tak tahulah, rasa sebab nak kata kita ni orang yang Allah je tahu, kita ni bukannya orang yang rajin beramal, Allah je tahu, cuma Allah je tahu aibkan. Tapi alhamdulillah Nabi pun kata Bumi Syam ni kan bumi yang penuh barakah, doa-doa orang yang makbul. Jadi seronok kita dapat celebrate birthday kita bersama dengan orang yang memang kita tahu dekat dengan Allah, yang anak-anak Syria semua tu kan. So itu antara momen yang paling manis. Kami pergi keluar di tengah dalam waktu tu dalam bilik kan. Kita Kak Jala, saya pergi dengan tim Apim, jom kita cari barang sikit-sikit apa je yang ada kan untuk surprisekan birthday dia. Adalah kek kecil untuk dia. Tapi efek tu walaupun tapi itu yang buatkan kita rasa. Kat sini ada kek jugalah, pergi cari jugalah. Adalah yang jual sikit kan. Terharu jugalah, menangis jugalah dalam bilik seseorang. Kenangan yang takkan dapat dilupakan. Jadi mungkin sedikitlah kan Liza di dalam fasa yang baru ni bagaimana agaknya misi-misi akan diteruskan. Dah ada perbincangan ke dengan Datuk Seri, maksudnya okey, ini yang saya akan buat, you jangan kacau I sayang you, tapi yang ni I akan teruskan juga. Kan masing-masing ada juga, sebab saya yakin awak takkan berhenti apa yang awak buat ni mengenali Heliza daripada dulu. Kan cuma mungkin ada perbincangan, ialah maksudnya tanggungjawab sebagai isteri kena dijalankan, tanggungjawab kepada ummah akan diteruskan juga. InsyaAllah, amin amin. Jadi saya mohon doa rakyat Malaysia agar saya diberikan ruang dan peluang sehingga titisan darah saya terakhir untuk berjuang untuk ummah. Kepada suami saya yang sedang tengok, mudah-mudahan memberikan keizinan. Minta kepada kat sini. bakal suami saya. Tak tahu lagi. InsyaAllah sebenarnya kita orang dah dapat panggilan. Sebenarnya hari Sabtu, hari ini kita kena pergi Lebanon.
Sebab tiga pasport. Kami di Helmis kena hantar tetapi malam ni resepsi. Kita resepsi dulu. Jadi kita tengok macam mana perbincangannya tapi apa pun sebab dia sendiri sebenarnya memang turun padang tapi tak seperti macam kita nampak kan. Dia turun padang waktu banjir dengan sama juga. Dia memang buat misi Malaysia dan insya-Allah sama-sama kot. Insya-Allah amin. Amin. Alright. Jadi sekali lagi kepada anda semua, ini adalah di media sosial Instagram ramai dah follow mereka berdua dan juga suami pun dah jadi ramai follower sekarang. Sebab dah masuk grup di tiba-tiba dah Helmis. keluar banyak Datuk Seri bagi nasihat, bagi motivasi. Saya pun duduk tengok. Alhamdulillah itulah kebaikan-kebaikan yang dikongsikan. Ini dia. Jangan lupa follow, mereka akan terus kongsikan pelbagai cerita mereka ya. InsyaAllah. Alright, jadi sekali lagi terima kasih The Helmis. Terima Thank kasih you so much Borak Kopitiam. Kopitiam. Nanti tahun depan kita jumpa lagi. Amin. Dengan siapa dia? Berempat pula kali ini datang. Amin. Mana terbaik di sisi Allah. Okey. Baiklah, itu dia. Sangat-sangat menarik. Sangat-sangat rasa motivated lah macam kita cakap. Awal pagi kita cakap pasal tolong menolong. Sekarang ni kita ada ikon yang menarik datang ke studio kita pula. Dan baru-baru ini telah pun tular satu video yang buat saya rasa macam Malaysia ni memang sangat cantik, sangat unik. Kalau kita nak tolong orang, tak kisah bangsa, agama, kaya, miskin, semua memang akan cuba sedaya upaya untuk tolong macam video ni. Kalau kita tengok, jom kita tengok apakah video yang Fiona cakap ni. Let's go. Alhamdulillah. Selasa lalu, seorang wanita Melayu selamat melahirkan bayi perempuannya dalam sebuah pikap hasil bantuan orang ramai di kawasan berhampiran Kuil Subramania, Suami, di Batu Cave, Selangor. Kejadian berlaku ketika ratusan penganut agama Hindu mengikuti perarakan kereta lembu di perkarangan kuil sempena sambutan Taipusam. Seorang wartawan LK Savantaraja yang ketika itu dalam perjalanan ke kuil terdengar suara wanita meminta pertolongan. Dia dan beberapa orang penganut kemudiannya bergegas ke kenderaan pacuan 4 roda terbabit dan menemui seorang wanita dalam kesakitan hendak bersalin bersama suaminya. Melihat keadaannya, dia dan beberapa orang kemudiannya menggunakan sehelai kain untuk menutup tingkap kenderaan demi menjaga aib wanita terbabit dan melindungi pasangan itu daripada panas terik mentari. Setelah bayi perempuan itu selamat dilahirkan, Savantaraja membantu pasangan itu mencari pisau untuk memotong tali pusatnya. Pasukan perubatan tiba tidak lama kemudian untuk memberi bantuan susulan. Ibu bersama bayinya dalam keadaan baik. Sikap tolong-menolong sesama manusia tanpa mengira agama dan bangsa harus dipuji. Semangat ini perlu diterapkan di dalam diri kita sebagai sebuah keluarga Malaysia. Syabas kepada mereka yang membantu. Baik, sekali lagi tahniah kepada anda rakyat Malaysia, luar biasa. Kita teruskan kebaikan ini, kita sebarkan ya agar kita dapat membantu kepada mereka yang memerlukan. Ni saya rasa benda ni dah ada dalam diri kita. Betul. Semangat keluarga Malaysia tu dah ada dah. Ada orang je yang kata kita ni tak bersatu. Siapa kata tak bersatu? Tengok tu macam mana hebatnya kan. Betul. Dalam perayaan tu pun boleh membantu orang yang memerlukan. Itulah yang kita mahu kita nak nampak pada semua orang. Tapi macam tadi kita kongsikan, benda-benda baik ini haruslah kita tularkan supaya menjadi satu inspirasi kepada orang ramai. Dan apa yang bestnya sekarang ni di set Borak Kopitiam, kita bawakan seorang hero yang tidak didendang bersama dengan kita untuk kongsikan pengalaman beliau bersama dengan kami di sini. Sama-sama kita tepuk tangan dan jemput Azwan Omar. Abang Viva lah kita panggil. Beserta dengan ibunya. Kita ada Puan Nur Baba bersama dengan kita. Terima kasih Puan dan terima kasih Azwan bersama dengan kita hari ini. Selalu kalau tengok Azwan seorang aja. Hari ni mak pun datang sekali tau. Jadi terima kasih banyak-banyak lah kan. Jadi Puan, okey, kita tengok macam mana sekarang ni kebaikan yang kita tak plan, kita buat je tapi tiba-tiba banyak benda kebaikan yang datang kepada awak. Jadi bagaimana agaknya sekarang ni? Saya rasa terkejut, memang terkejut. Tapi macam mana menghadapi situasi yang popular dengan secara tiba-tiba? Macam mana situasi dia macam macam saya pun sendiri macam terkejut kan sebab benda tu kalau tak silap saya tu dia viral jadi masa malam kalau tak silap. Bila saya perasan pun bila dah sampai ke tengah hari masa saya tengah buat kerja. Orang asyik call kan. So
memang sampai hari ni macam nak biasakan diri lagi. Bila awak pergi mana-mana saya tengok orang dah nak ambil gambar. Kan? Jadi awak dia susah kalau awak rasa macam tak nak ambil, nanti orang kata sombong pula. Kan? Sebab ni ikon tolong-menolong, ikon kebaikan. Jadi macam Puan sendiri, ialah bila tengok anak ni dah semakin dikenali, jiran kat kampung ni pun mesti dah lain dah ni. Kan? Mesti, jadi macam mana makcik sendiri tengok, kita tahu anak kita ni seorang yang baik, tapi dalam keadaan sekarang ni banyak sangat dah menjadi highlight. Apa agaknya kerisauan makcik ni? Kita takut juga kan benda-benda macam ni. Yang pertama, makcik risau kan takut dia berubah fikiran. Kan? Pas yang kedua tu takut penerimaan masyarakat. Mungkin menganggap dia macam-macam lah kan. Itulah yang makcik risau. Okey, kalau makcik risau takut Wan berubah kan? Secara langsungnya kita tanya Wan. Wan akan berubah tak nanti? Biasanya insya-Allah untuk masa sekarang ni memang tak berubah lagi, tapi tak tahulah kita masa depan tu kan. Sebab yelah dugaan tu macam-macam bila dah jadi macam ni. Betul. Tapi kita nak tahu juga kan macam ni baru-baru ni Wan baru viral. Tapi adakah Wan memang dah sentiasa tolong orang? Keluar misi untuk membantu orang sebelum misi banjir ni semua? Kalau untuk yang sebelum banjir ni, rasanya ada juga. Ada 3 atau 4 kali saya turun bantu orang, tapi jenis macam bukan kira rescue ke apa, kita tolong daripada segi luar je lah macam tu. Hantar bantuan daripada semua barang tu. Okey, ada 3-4 kali lah sebelum ni. Okey, jadi sekarang ni bila dah jadi banyak diberikan sebagai ikon kan, bagaimana dengan kerja Kiki ni? Sebab kerja Kiki hari tu minta cuti sekejap. Tapi bila dah macam ni awak dah mesti ada plan, okey, mungkin ada benda yang lain boleh dibuat ataupun awak masih lagi meneruskan kerja di tempat yang sama? Kerja tu sekarang ni masih kerja, tapi saya ambil unpaid leave dulu. Ambil UL dulu. Minggu ni pun dah minggu kelima lah betulnya. Okey, tapi bos faham? Bos faham, alhamdulillah. Bos faham, alhamdulillah kan. Jadi iyalah sebab bila dah dapat kita tengok ada bagaimana dengan hadiah yang tiba-tiba daripada insan yang tak dikenali ni. Ini bukan semua orang boleh dapat tahu kan. Tiba-tiba orang bagi motor, tiba-tiba orang bagi kereta. Kalau saya tiba-tiba orang nak bagi kereta, saya pun terkejut. Siapa pula nak bagi ni kan? Mungkin kita boleh cerita dengan start dengan motor tu. Tiba-tiba ada hamba Allah yang nak bagi. Awak kenal ke orang yang nak bagi motor tu? Okay. Yang motor tu dia nak bagi memang saya kenal dia, tapi macam dia pun tak cakap apa pun sebab dia nak bagi motor kan. Masa tu dia invite saya untuk ke KL, jumpa dia, bincang-bincang apa semua. Lepas tu dia terus bawa ke kedai motor yang dia dah belikan motor tu. Dia cakap bawa lah balik motor ni. Okay, macam tu je. Macam ni baik ni orang ni. Terkejut. Macam ibu sendiri ada terkejut tak bila dapat tahu macam tu? Mana kau ambil motor ni nak? Masuk rumah. Mana ada orang apa bagi? Ni? Siapa punya? Memang pada awal tu memang terkejut lah cakap sebab tak ada dengar apa-apa. Tiba-tiba je dia dapat motor. Tu tanya dia, mana kau ambil ni? Siapa yang apa ni macam ni? Cakap siapa pula yang murah hati nak bagi ni? Habis dia kata, adalah hamba Allah tu nak bagi. Dia sendiri pun tak tahu. Dia tiba-tiba dia panggil, suruh ambil motor tu dia. Rasanya Wan masa tu pun dah macam tak boleh nak digest kan, kena duduk kejap fikir betul ke ni? Macam tu. Lepas tu dapat pula hadiah daripada kereta. Okey, awak pernah tak terfikir Wan? Aku buat ni, mula-mula benda ni ikhlas aku nak buat nak bantu orang, tapi bila dah banyak bantuan hadiah yang diberikan ni, apa yang awak fikirkan? Sebab saya rasa kalau saya jadi takut. Sebab banyak sangat orang nak ambil lah ni, saya nak bagi, ambil je bawa balik. Saya pun takut juga kan. Memang takut tu memang sentiasa ada. Satu takut sebab yelah dengan rotek insurans dia tiap-tiap tahun tu dah makin tinggi tu kan. Betul. Lepas tu takut juga sebab yelah macam kalau andai katalah kena banjir lagi sekali, saya pun ada masalah kesihatan ataupun family tu kan. So saya tak dapat turun, orang akan tertikaikan benda tu. So memang takut kat situlah. Lagipun yelah hati kita ni kita tak tahu kan. Mungkin akan berubah satu hari nanti ke apa ke. Memang takut memang ada lah. Sentiasa ada. Ya, betul juga tu. Saya terfikir juga insurans dengan rotek. Terfikir pula insurans rotek. Setiap tahun je dah takut lah. Itu yang paling menakutkan. Okey, kalau kita sebut tentang misi membantu, setiap orang ada cabaran yang berbeza setiap kali mereka turun padang untuk tolong. Bagi Wan sendiri macam mana pula? Apa antara cabaran yang Wan pernah tempuhi? Okey, memang cabaran tu untuk
masa misi banjir ni memang banyaklah cabaran dia. Salah satu dia masa dekat Selangor kan, dekat Seri Muda tu. Dia punya cabaran dia masa saya bawa bot, kita tak nampak kereta yang dalam air. So memang minta maaf sangat dekat owner kereta yang saya langgar tu. Yelah bawah tu tak nampak Tak kan. nampak kan? Kira dari rendah tu tak tahu ada kereta pun ada sangkut je. Tak apalah, owner tu pun tak tahu ada apa bot yang langgar dia. Kan? Dia pun sekarang tengah pening kepala nak hantar kereta tu macam mana nak baiki kan. Jadi betul juga, saya rasa bila saya rasakan bila ada banjir seterusnya, orang mesti menantikan kedatangan awak. Mana si Azwan tak sampai lagi ni? Kereta dah dapat. Kenapa muka tak nampak kan? Jadi itulah dia kata kita tak nak ada bebanan kepada dia sebab dia pun ada kerja-kerja lain yang harus nak dilakukan. Cuma mungkin Wan, awak ada plan tak? Maksudnya nak ada join mana-mana NGO ke untuk setiap kali ada misi bantuan ni awak tak terlepas pandang. Plan tu ada, tapi kalau untuk join NGO tu belum ada lagi. Cuma saya sekarang ni tengah plan untuk create saya punya NGO sendiri. Macam tu. Dalam plan lagi, dalam perancangan lagi sebab adanya kerja-kerja nak buat NGO tu memang macam susah kan. Betul. Memang banyak kerja dia. So memang dalam plan lagi untuk buat NGO sendiri, tapi untuk join NGO lain tu buat masa sekarang memang tak ada lagi. So untuk memang jangka masa panjang ni memang akan terus bantu lah. Betul lah. Memang saya akan selagi mampu lah saya akan tolong juga orang. Tak kisahlah macam mana pun kan. InsyaAllah turun juga. Kalau kita tengok bagi macam ibu sendiri kan risau dengan anak akan berubah. Yelah bila dah banyak menolong, lepas tu viral pula, lepas tu dapat pula kereta, motor kan yang tak diduga. Mungkin bagi mereka yang ada di luar yang macam ibu yang takut pula dengan anak yang sentiasa keluar menolong macam tu juga. Mungkin ada nasihat-nasihat yang boleh sampaikan bagi ibu-ibu yang berkongsi perasaan sama macam Puan. Takut tu memanglah takut. Maklumlah kerja bahaya kan. Tapi alhamdulillah insya-Allah Allah tu ada. Selagi niat kita ikhlas, selagi tu Allah akan bantu kita, akan melindungi kita. Cuma jangan lupa diri, itu je. Betul, doa ibu ni kuat tau. Kan, kalau dia kata selamat anak tu, selamatlah anak tu. Macam mana naik bot dia langgar kereta bawah pun sama. Doa ibu tu luar biasa. Kan? Tapi ya tu betul tak? Puan, kita nak pergi kena ada keredaan daripada ibu dengan ayah ni. Betul. Kalau dia kata nak jangan pergi nak, memang jangan pergi, bahaya tu kan. Kalau sebab ibu ni dia dapat rasalah sesuatu yang akan berlaku pada anak dia. Jadi Wan mungkin boleh kongsikan juga bot yang awak bawa tu. Sekarang ni apa cerita bot tu? Alhamdulillah bot tu masih sihat lagi. Kan? Bot tu okey lagi dah. Masa bot tu pun saya ada juga bawa turun laut sebab asyik main banjir dah 3 minggu kan. Dia pun rindu nak turun laut juga. Pergi mancing tak? Saya ada juga bawa pergi turun laut lagi. Itu pun dapat turun kejap orang panggil je dah. Ya. Jadi bila awak tengok kan ada juga orang ambil kesempatan ni kan. Hari tu ada viral kisah orang nak interview awak kena bayar semua. Ni saya rasa culture shock untuk awak ni. Mesti awak terkejut. Bila masa pula saya minta kena bayar ni? Betul. Jadi macam mana awak mengatasi masalah-masalah macam tu? Okay, macam tu saya mengatasi masalah tu macam yalah bila saya dapat orang cakap nak minta nombor saya, minta sekadar nombor saya pun kena bayar dekat dia cakap kan. So macam saya nak atasi tu, saya hanya boleh update dalam status Facebook je lah. Saya update dalam Facebook, saya cakap saya tak ada PA, tak ada apa. Saya letak sekali nombor telefon saya. Kalau macam orang cakap dia back in dekat nombor akaun ni, saya letak pula nombor akaun saya. So memang kalau orang yang nak tahu betul tu, okey dia tengok dekat Facebook saya, so dia dapat detail tu semua. Yang saya sendiri tulis benda tu. Betul. Kira tak ada orang ketiga pun ni saya letak kat situ. Yalah, ni nak bagi bantuan macam mana ada orang ketiga pula. Dia bukannya hati nak buat persembahan nyanyi atas pentas. Ada je. Tapi bila sibuk-sibuk kita tanya soalan tadi kan, terlupa tanya satu soalan yang sangat penting. Okey. Macam mana boleh terdetik kan, Wan sendiri terdetik nak pergi menolong orang dalam misi membantu orang ni, sebab Wan bukannya tak kerja, ada kerja, kena jaga ibu dan sebagainya. Yang terdetik tu saya pun tak tahu macam mana saya boleh fikir nak pergi tolong orang tu betul kan. Saya dapat info pun mula-mula memang dapat tahu tu memang Selangor banjir kan. So biar je lah macam tu, cakap biar je lah kan. Sebab bomba semua ada turun kan. Lepas tu bila dalam 2 jam 3 jam macam tu dapat lagi dia orang cakap bomba minta bantuan bot luar. Itu fikir kenapa aku ada bot tak nak tolong turun. Sebab benda tu pun kira
andai kata ada saudara kita dalam tu kan, kita pergi tolong tu ibarat macam tawakal lah pergi tolong tu. Sebab kita memanglah saya dekat masa tu dekat zon selesa tau. Kita tak kena banjir, tak kena apa kan. Tapi yelah hati tu terdetik juga dia cakap macam ni masa dia banjir. Kalau Melaka banjir macam mana? Kalau orang tak tolong aku dekat sini kan. Dia fikir macam tu je. Pergi je lah tolong. Pergi je dulu bantuan. Okey, nak pergi tu kadang-kadang bukannya. Yalah Selangor tu besar contohnya. Awak ke Melaka, mana kita nak tahu Seri Muda tu kat belah mana apa semua. Mungkin ada waste. Sebab tu saya kata keberanian nak pergi kat zon tu bukan mudah kan. Jadi mula-mula awak sampai, bila awak tengok banjir, Allah, belah mana aku nak start dulu ni? So apa sebenarnya yang awak buat? Masa mula sampai, nak tolong mana satu? Kat belah mana? Kan, rumah siapa? Nak bawa pergi mana? Kan? Ya, masa dalam perjalanan nak pergi tu pun saya ada singgah dekat RNR dulu kan. Sebab saya tengok dekat Facebook. Saya tanya orang dekat dalam Facebook dapat info-info tu kan. Dia cakap turun dekat sini-sini tempat dekat masa tu Taman Seri Aman, Kampung Seri Aman masa tu. So dia cakap turun dekat sini tempat sini bot tak ada dia cakap. Tu pergi je lah, pergi terus buka West terus tuju kat situ lah. Tak ada tempat lain. So info tu pun dapat daripada orang ramai juga. Okey. Kita alhamdulillah lah semua tolong menolong antara satu sama lain Okey, baiklah. Terima kasih kerana sudi datang sini untuk berikan begitu banyak info dan juga kita rasa happy, seronok bila kita dengar semua ni kan. Jadi mungkin bagi penonton yang ada di rumah nak tahu lebih lanjut dengan misi-misi ataupun NGO yang bakal ditubuhkan oleh Wan sendiri nanti. Kongsikan TikTok Wan. TikTok ke Facebook ke? Media sosial lah. Media sosial saya, TikTok saya Abang Viva Official yang kawan saya create kan. Secara paksa. Dia kena bagi tahu Sekejap dia keluar muka dia tahu ramai follower. Ni dah macam-macam joget dah. Tak ada. Itulah dalam TikTok tu pun ada 5 je buat video. Tengok tu berapa ratus ribu yang view. 1.5 million ada. Okey, jadi anda boleh ni ikut dan terima kasih sekali lagi kepada Puan dan Baba bersama dengan kita. Istimewa hari ini menemani anak dan saya yakinlah dengan ibu ni adalah sumber energi kita sebenarnya. Sebab di mana saja jangan pernah lupa ibu kita. Jadi semoga baju jaya Wan. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Ya, dan juga saya nak ucapkan tahniah kepada yang memberikan hadiah kepada Wan ni juga. Sebenarnya anda kaya tapi anda hebat juga membantu untuk memberikan hadiah. Bukan senang. Tak semua orang kaya nak beli motor bagi kat orang yang tak kenal. Betul tak? Ada orang baik simpan duit, pergi shopping, pergi luar negara. Jadi tahniah kepada anda semua. Alright. Juga ingat Wan, ingat doa ibu ya. InsyaAllah. Saya dah macam mak-mak dah ni. Ayah juga ada hari ini bersama dengan kita. Okey. Baik, untuk anda, kita akan bawakan seorang penyanyi baru yang akan bersama dengan kita kejap lagi. Alright. Jadi, selepas itu juga kita nak berkongsikan kepada anda sesuatu yang istimewa. Jadi, ini antara jalan-jalan yang kita nak kongsikan. Nama programnya Jalan-Jalan Maya di Ehemi. Ya? Untuk episod 3 ni, temanya adalah aktiviti. Jadi, untuk anda, jom kita saksikan. Di Jepun ni cantik. Nombor 7, pengembaraan hutan Saijo. Terletak di bandar Saijo Ehime adalah salah satu taman aktiviti luar yang terbesar di Shikoku. Ia istimewa kerana reka bentuknya yang selaras dengan alam semula jadi. Terdapat pelbagai aktiviti tarikan yang hebat untuk dipilih dengan persekitaran semula jadi yang mengagumkan. Setengah daripada aktiviti di sini adalah yang pertama di Jepun. Ini adalah tempat yang sesuai untuk berehat dan menyegarkan diri, dapat melarikan diri dari hiruk pikuk bandar. Nombor 6, ladang dolphin Shimanami. Di sini anda boleh berinteraksi dengan ikan lumba-lumba dan ikan paus terbesar di Jepun. Bersia-sia mengelilingi kolam di belakang ikan lumba-lumba, berenang dengan mereka atau melihat betapa comelnya mereka di dalam air. Pengunjung juga boleh berjabat tangan, mencium atau memberi makan kepada ikan lumba-lumba dari dek tepi laut dan belajar tentang ekosistem mereka sambil bergembira. Nombor 5, alami kehebatan arus Hoshima. Arus yang kuat antara Pulau Oshima di luar pantai bandar Imabari Ehime dan Hakatajima di utara menjadikan ia kawasan maritim yang berbahaya. Arus pasang surut di sini boleh mencecah sehingga 10 knot iaitu kira-kira 18 km. Alunan air yang kuat di permukaan laut dan kelajuan arus di atas batu menjadikan ia sebuah pemandangan yang menakjubkan. Nombor 4, berjalan kaki laut. Mana-mana individu yang sihat boleh mengambil peluang untuk berjalan di sepanjang dasar Laut Uwakai. Pinggir pantai Uwakai dianggap sebagai garis pantai gigi gergaji kerana banyak teluk dan salur masuknya yang sempit. Disebabkan perairannya mengandungi tahap nutrien yang tinggi, ia adalah rumah kepada pelbagai jenis spesies ikan.
Nombor 3, memancing kormoran. Memancing dengan menggunakan burung untuk menangkap ikan hidup. Di Jepun, memancing kormoran bermula sejak 1,300 tahun dahulu. Memancing kormoran yang kita lihat hari ini hanya dilakukan untuk pelancongan. Ozu, wilayah Ehime, dianggap sebagai salah satu daripada 3 tempat utama untuk memancing kormoran di Jepun. Unggun api dinyalakan pada bot nelayan untuk memberikan pencahayaan, berlayar menyusuri sungai dengan bot rumah bersama penumpang. Nombor 2, canyoning. Omogoke Gorge, gaung terbesar di Shikoku, menyediakan pelbagai aktiviti yang menakjubkan. Batu-batu berbentuk aneh yang terbentuk selama berpuluh-puluh ribu tahun. Air di sini sangat jernih sehingga pengunjung boleh menikmati pemandangan dari darat hingga ke dasar sungai. Terdapat banyak sebab untuk melawat tempat ini, termasuk persekitaran semula jadi yang mengagumkan dan warna air hijau zamrud yang cantik. Nombor 1, berbasikal. Wilayah Ehime mendahului dalam penggunaan basikal di Jepun. Jalan berbasikal tepi laut Shimami kira-kira 70 km dari bandar Onomichi ke bandar Imabari ialah jalan berbasikal yang terkenal. Pada 2014, CNN memasukkan jalan berbasikal tepi laut Shimami dalam senarai 7 laluan berbasikal terbaik di seluruh dunia. Wilayah Ehime sememangnya syurga bagi penunggang basikal. Untuk maklumat tentang Ehime, kerajaan jingga Jepun, sila layari www.japaneseorange.com. Cinta untuk dihadiahkan kepadamu. You know I'll be here for you sampai bila-bila tetap menunggu. Baby, oh, I wanna be with you. Aku cinta kamu. Kira kau di mana, aku tetap di situ. Bukalah hatimu, izinkan aku hadiahkan hati dan cintaku kepadamu. Oh, 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 oh. Dipenuhi bait-bait dan kata indah. Tanpamu bagaimanakah aku, sepi duniaku gelita. Baby, oh, I wanna be with you. Aku cinta kamu. Tak kira kau di mana, aku tetap di situ. Bukalah hatimu, izinkan aku hadiahkan hati dan cintaku kepadamu. Oh, yeah. Yeah. Bukalah hatimu, izinkan aku hadiahkan hati dan cintaku kepadamu. Haris bersama dengan kita. Yeay. Wow. Jadi istimewa kita bawakan untuk anda hari ini. Suara yang sedap. Jadi boleh tak minta tolong nyanyikan sekali lagi? Sebab sedap suaranya. Tamaknya. Sebelum nyanyi tu kita nak interview sikit lah. Nak boleh. tanya-tanya Haris sikit sebab dah lama tak datang. Apa khabar dengan Haris? Khabar baik. Alhamdulillah. Thank you so much for invite. Yeah. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Kan, kalau kita dengar lagu tadi, Fiona, kita rasa macam berbunga-bunga. Berbunga-bunga. Exactly. Yes, itulah dia punya motif buat lagu ni sebenarnya. Motif dia? Ada motif. Motif pelangi tu, Motif pelangi tu. Yes. Apa? Okey, sebenarnya tajuk pelangi ni dia mengenai kebahagiaan dalam kehidupan ke, mengenai happy-nya mengenali seseorang. Okey, pelangi ni dia okey, kita tengok pelangi, what do we feel? Kita rasa happy. Betul. Right? Okey, sebenarnya macam pelangi ni kalau I tengok Fiona kan. I rasa dia pelangi I. Okey, macam let's say kita dah kenal lama kan. Kita dah harungi banyak benda bersama kan. Kita dah pernah bergaduh, kita pernah happy-happy. So kita appreciate orang tu. So pelangi tu is that kind of
term lah macam Fiona is my pelangi, meaning macam I appreciate dia because kita dah kenal lama macam tu. So that is pelangi lah. Karis, Ya. adakah ini adalah satu lagu kisah benar awak? In a way that betul. Ada relate kat situ, tapi at the same time kita nak inspire people untuk dengar lagu ni juga, so orang boleh relate dengan lagu ni jugalah. Orang tu adakah yang pernah bersama dengan awak dulu, bermula daripada N? Nadira bukan musuh benar. Lagu ni juga boleh jadi untuk dia sebab bila kita dengan dia dekat LCK, kita harungi banyak orang kata ups and downs. Betul. So lagu ni to just motivate each other. So lagu ni boleh jadi untuk dia juga. So it's general. Selamat dah jawapan ni. Tak, best lah. Karis, jangan bagi jawapan macam Awak mesti nak tanya perkabaran dia, adakah dia bercinta ke, dia nak couple ke, dia nak kahwin. Selalunya macam tu lah kan. Sangat Kita tukar curious. segmen gosip hari ni. Okey, difahamkan lagu ni lagu yang awak ciptakan bersama dengan komposer-komposer hebat ni. Betul. Lagu ni dicipta oleh saya sendiri, Faris dan juga Sharon Paul. Dan juga lirik by Acap Salim dan juga saya sendiri. Semua yang nak sapu. Semua nak sapu. Right. Tapi proses untuk cipta lagu ni berapa lama Karis ambil? Okay, funny thing is like lagu ni saya jumpa melodi dia time ketika saya tengah vacuum rumah tau. Ya ampun. So vacuum rumah pun boleh rasa ada pelangi. Tiba-tiba kan, baby I call Sharon Paul, I cakap, Sharon, I ada jumpa satu melodi ni and I feel like it's going to be my next single. And lagu ni juga merupakan lagu untuk OST Gila-Gila Cinta, tiga-tiga, so memang kena dengan theme dia lah. Which is Tadi part yang awak dapat melodi tu tak? Ya, betul. Wow. Baby, Sesimpel record terus simpan. Memang macam, okey, jadi seorang penyanyi kan, memang macam tu. Setiap kali dekat rumah tak kisah lagu apa kan, dapat inspirasi macam tu je. Ya, that's my next song. mostly macam kalau lagu ballad lagu ballad it's either dalam shower, you get all the reverb kan, reverb dengan dalam kereta bila hujan kan, tiba-tiba dekat tingkap. Emosi. Dan bila macam mana cerita nak kembangkan melodi ni kan? Sebab macam mana awak nak tahu melodi yang awak dapat tu tak ada dekat lagu lain punya melodi. So saya terfikir macam mana orang boleh buat lagu berbeza dengan lagu-lagu yang ada. Betul. Sebenarnya banyak lagu sekarang ni dia ada macam orang kata sampling lah. Dia macam memang ada sedikit sama dengan lagu lain, cuma pembawaan dia berbeza, vokal dia berbeza, mungkin instrumental dia berbeza. So dari situ kita dapat identiti sendiri daripada macam mungkin konsep yang sama dengan lagu yang lain macam tu. Macam mana? Nak jadi penyanyi tak? Nak jadi komposer tak? Boleh lah. Boleh lah, Fiona? Macam boleh je sebab dekat dalam shower pun selalu. So apa salahnya? Nanti saya call lah Karis. Kalau ada satu melodi ni. Okey. Jadi kepada anda semua, sekali lagi kalau nak follow Karis pun boleh cari Instagramnya. Banyak sebenarnya dikongsikan update-update terkini. Ini orangnya, ini gambarnya. Itu gambarnya. Masih lagi single. Masih lagi muda. Dah mengeluarkan single. Awak tak tahu ya sebab tadi dia tak nak bagi tahu. Masih lagi single, keluarkan single terbaru. Kena support tu, kena support. Kena support. Okey, jadi bagi anda semua yang nak usah-usah Haris, bolehlah macam tadi follow Karis punya Facebook, Instagram. Kemudian tengok apa yang dia nak buat, lagu terbarunya, single terbarunya, Pelangi. Jadi bagi anda semua yang bersama kami di sini, kita nak ucapkan terima kasih Karis sebab sudi ceriakan kami dengan Pelangi di sini. Dan bagi anda. Tahniah juga sebab maksudnya bila awak habis daripada program tu awak tak senyap, terus keluar single itu yang kita mahu kan. Kan maksudnya nama dia tak pernah hilang, bahkan ada suara sedap. Sayang kalau Rajin datang borak kopitiam ni. Rajin datang borak kopitiam. Okey, awak nyanyi regular customer. Jangan ambil kursi tu kursi tu biar kami berdua je. Okey, untuk anda besok kita ada lagi akan menemani hujung minggu anda dan anda akan bersama dengan saya, bersama dengan Zeti. Kita akan bawakan satu topik yang istimewa untuk anda. Okey. Jadi kami akan tinggalkan anda. Dan juga terima kasih kepada tetamu-tetamu kita pagi ini yang memberi inspirasi kepada semua orang, dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada mereka yang banyak menolong, yang mereka yang memerlukan pertolongan. Ingat, menolong orang tu tak kisahlah dari segi duit, dari segi tenaga, dari segi masa, semua itu adalah satu sumber pertolongan. Dan menolong itu ada amalan yang baik, kita haruskan praktiskan. Alright, terima kasih semua keluarga Malaysia. Jom kita terus membantu antara satu sama lain. Kita jumpa lagi. Selamat berhujung minggu untuk anda. Assalamualaikum. Bye. Cari realiti yang tak pasti, tiada siapa yang menemani aku.
Aku akan terus menjadi diriku sendiri. Punya kurang ku tak peduli. Percaya pada diri, semuanya mampu dihadapi. I don't plan to be number one. I'm here just wanna have fun, doing things that I want, spending time with my dewa. Bila besar baru aku sedar yang aku ni penakut sebenarnya. Always feels that I am not enough. I always ask myself, why can I be like everyone else? 10 tahun lalu, ku bermula dengan muka buku. Jatuh bangun aku lalu, menjadikan diri aku. Walau masih ku sendiri, punya kurang ku tak peduli. Percaya pada diri, semuanya mampu dihadapi. I don't plan to be number one. I'm here just wanna have fun, doing things that I want, spending time with my day one. Aku sedar yang it's okay untuk kita